Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala dhalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'd. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Yang berbahagia Tuan Imam, anggota jawatan kuasa Masjid An-Naim, Taman Sri Setia, ahli-ahli jemaah muslimin muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dipanjangkan umur dapat kita hadir ke rumah Allah pada pagi yang berbahagia ini pada tanggal 21 Ramadan. Kita berada pada bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan penuh keberkatan, pada hujung-hujung Ramadan 10 yang terakhir. Jadi kita mohon agar Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk menempuh 10 yang terakhir ini. Perbanyakkan doa, Allahumma barik lana fi Ramadan. Ya Allah Tuhan kami, berkatilah kami pada bulan Ramadan. Wa balighna lailatul qadr, dan ketemukan kami dengan lailatul qadr. Alhamdulillah, saya dapat maklumat malam tadi ada qiyam kat sini. Alhamdulillah. Dan semoga kita terus istiqamah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua termasuk dalam kalangan yang didoakan setiap kali lepas salat tarawih. Allah menja'alna minas su'ada'il maqbulin. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kami daripada kalangan hamba-hambamu yang berbahagia. Al-maqbulin, berbahagia kerana diterima amal-amalnya. Wala taj'alna, ya Allah kami berlindung, ya Allah jauhilah kami daripada memasuki dalam golongan al-ashqiya'il mardudin. Na'udzubillah, golongan-golongan hamba-hambamu yang celaka kerana tertolak segala amalnya. Jadi kita mohon agar Allah memberikan kekuatan istiqamah kepada kita. Baiklah tuan-tuan, pada pagi ini kita sambung sedikit lagi pengajian kitab kita, Kelebihan Fadilat Istighfar. Tuan-tuan ada buku, boleh buka muka surat 50. Muka surat 50. Masih lagi tajuk berkaitan dengan istighfar sebelum salam dalam solat. Istighfar sebelum salam. Salam tu bila? Salam tu dalam solat lah. Ataupun dalam kata lain, istighfar dalam tahiyat akhir. Boleh juga kita kata istighfar dalam tahiyat akhir. Ataupun dia tulis sini istighfar sebelum salam. Itu lebih tepatlah sebelum salam. Sebab kalau istighfar tahiyat akhir belum apa-apa dah istighfar, tak boleh lah. Dia ada susunan dia tak? At-tahiyatul mubarakatuh ada susunan dia. Lepas pada selawat tu barulah. Selepas selawat Ibrahimiyah tu, innaka hamidum majid, barulah boleh tambah apa sahaja doa, termasuklah istighfar sebelum memberi salam. Baik, kita baca sedikit. Antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling rapat dengan baginda ialah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling rapat. Bahkan disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi pengiktirafan kepada baginda, kepada Sayyidina Abu Bakar. Antara sahabatnya yang paling berimanlah. Salah satu sahabat yang dijamin syurga. 10 sahabat tu nombor 1 dialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Bukan setakat sahabat ada, bapa mertua pun ia juga, kerana Nabi berkahwin dengan Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Keakraban ini menyebabkan beliau dipilih menjadi khalifah pertama. Beliau tu siapa? Abu Bakar dipilih menjadi khalifah pertama. Ini setengah-setengah surau, setengah-setengah masjid. Wallahu alam, saya tak pastilah kat sini. Saya belum lagi sempat bertarawih di sini dah. Setengah-setengah surau, setengah-setengah masjid. Lepas tarawih, lepas 2 rakaat tu dia kata al-khalifatul ula ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia khalifah pertama. Selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dibai'ahlah. Dia buat satu sistem bai'ah. Dia tak ada pilihan raya. Mana ada pilihan raya zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dilantiklah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama mengganti tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, nak ceritanya di sini ialah antara permintaan beliau terhadap baginda. Sahabat ni daripada kalangan hamba-hamba Allah yang bertuah kerana diberi kelebihan berada bersama dengan Nabi. Keberadaan mereka bersama dengan Nabi ini memberikan kelebihan kepada mereka untuk memohon apa sahaja. Sama ada memohon doa, minta Nabi ajar doa, sama ada nak tanya fatwa, bukan fatwa, hukum. Fatwa ni mufti. Nabi bukan mufti dah. Nak tanya hukum, hukum hakam, soal berkaitan dengan halal haram. Maka itulah kelebihan yang ada pada para sahabat ridwanullahi alaihim radhiyallahu anhum. Maka dapat kita lihat di sini, ramai daripada kalangan sahabat Nabi tidak melepaskan peluang untuk bertanya kepada Nabi apa sahaja yang dia nak tanya, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ialah Abu Bakar memohon kepada Nabi doa. Ya Rasulullah, ajarkan kepada aku doa. Ungkapan doa yang boleh dipohon ketika berada di dalam solat. Doa yang dipohon ketika berada di dalam solat. Abu Bakar minta, ya Rasulullah, nak minta apa dalam solat? Yang ni yang sunat lah, yang wajib semua tahu dah. Doa apa yang wajib dalam solat? Doa apa? Dalam Al-Fatihah tak ada. Kan ada doa dalam Al-Fatihah tu, ihdinas siratal mustaqim. Itu rukun. Itu rukun. Minta pada Allah agar diberikan jalan yang lurus. Itu rukun. Yang ni yang sunat. Maka baginda lantas mengajarkan doa ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarlah kepada Abu Bakar ni, rasanya semua hafal. Kalau tak hafal rugilah. Kalau tak hafal, kita kena hafal lah. Ini doa yang sahih. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi bersabda, bacalah ketika mana sebelum memberi salam, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Susunan doa yang cukup lengkap. Dan barang diingat perkataan Nabi, ajaran Nabi bukan daripada mandai-mandai Nabi dah. Melainkan Quran sebut dah dalam surah An-Najmi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu kena pegang sungguh-sungguh. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tak pernah sembang, cakap benda-benda berdasarkan nafsu. Bukan macam kita. Kita kadang na'udzubillah lah, cakap ikut suka. Bulan Ramadan tak Ramadan, selamba je mengumpat, ngata orang. Itu perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa, walaupun puasa tak batal. Tapi kena jaga. Cakap ikut suka dia. Zaman sekarang tak semestinya bercakap lah. Guna ujung jari je. Dalam WhatsApp, dalam Facebook, dalam internet. Jadi Nabi ini Allah memberi pengiktirafan dalam Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia tidak cakap berdasarkan hawa nafsunya, ikut suka dia. Melainkan apa yang keluar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, in huwa illa wahyun. Apa yang keluar daripada mulut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu adalah wahyu yuha, yang diwahyukan kepada baginda melalui Jibril alaihissalam. Sama ada Al-Quran yang Nabi baca ataupun hadis yang Nabi sampaikan, termasuk hadis ini, semuanya wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah doa-doa Nabi ini doa-doa yang paling afdal. Sebelum doa-doa yang diajar oleh para ulama. Bila kita cakap macam tu, bukanlah kita nak merendah-rendahkan doa-doa yang diajar oleh para ulama. Tidak.
Cuma kita bercakap dari segi ranking, dari segi kedudukan, dari segi afdal. Tak. Macam ni baru ni ada orang tanya kan, ni bulan Ramadan, nak berbuka puasa. Mula-mula sekali nak ambil apa? Tak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak makan apa? Makan tamar. Bukanlah kita kata buah lain tu tak elok. Bukanlah kita kata buah lain tu tak. Tak. Tak boleh pun dosa makan buah lain. Tak. Adakah buah lain tak ada khasiat? Buah lain tak tak. Habis tu kita cerita dari segi sunnah, ranking, kedudukan, afdal. Maka mulakanlah dengan tamar, kurma. Jangan kurma ayam, mudahlah. Nak dibalurnya kurma kambing, kurma ayam. Jadi kita bercakap soal ranking kedudukan. Begitulah doa-doa ni. Doa hak paling afdal. Doa diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni zalamtu nafsi, ya Allah, aku telah menzalimi diriku, mengaku buat zalim. Zalamtu sebagaimana doa dalam Quran, dalam surah Al-A'raf, bagaimana Allah menceritakan Nabi Adam alaihi salam, orang pertama yang berdosa, yang rasa berdosa, ialah Nabi Adam pun manusia pertama. Maka ketika baginda Nabi Adam melakukan kesilapan memakan buah khuldi yang Allah larang dalam syurga tu, fa'azallahum syaitan, setan buat kerja dia, menggoda, menghasut Adam dan Hawa. Maka mereka berdua, suami isteri Adam dan Hawa, telah memakan buah khuldi. Sudahnya menyesal. Baca doa apa? Rabbana zalamna anfusana. Hai Tuhan, kami telah buat zalim pada diri sendiri. Sama juga yang ni pun mengaku zalim juga. Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Allah, ya Tuhan kami telah zalim, kami telah buat jahat pada diri sendiri. Dia terjemah apa tu? Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Zalim di sini dengan makna bahasa Arab lah, bukan makna kadang bahasa Melayu dia nak zalim tu dia nampak jahat berbenar. Tak semayang dia tak kata zalim. Kadang pahaman kita orang Melayu ni tak puasa aku tak kacau orang pun, zalim apanya? Aku order GrabFood je. Aku guna Panda, GrabFood, hantar ke rumah, aku makan pukul 8 pagi, 9 pagi, aku sarapan macam biasa. Aku tak kacau orang. Dia tak kata benda tu zalim, walaupun tak puasa. Itu kefahaman setengah-setengah orang Melayu. Sibuk apa mu nak kacau akunya? So hati aku lah, puasa ke tak puasa ke, semayang ke tak puasa tak semayang ke, aku tak kacau orang. Sedangkan segala jenis dosa adalah zalim pada diri sendiri. Tak puasa memang mu tak kacau orang, tapi mu zalim pada dirimu sendiri. Tak semayang memang tak kacau orang, tapi mu zalim pada dirimu sendiri. Segala jenis dosa itu adalah kezaliman. Apa makna zalim? Wada'u syai'in fi ghairi mawdi'ihi. Itu dari segi bahasa. Letak sesuatu bukan pada tempat dia. Kita seorang hamba, tempat hamba ialah berada dalam ketaatan. Tu baru adil. Lawan zalim, adil. Apa makna adil? Letak satu pada tempat dia. Saya teringat Tok Guru Ismail Kamu selalu dia buat contoh paling mudah lah. Beli songkok untuk anak lelaki. Ni nak raya ni nak raya ni kan, bawa anak pergi mana-mana lah, nak shopping raya. Orang kerajaan tunggu hari Senin ni, tak gaji masuk. Tu orang kerajaan lah. Orang pencen masuk dah kot. Beli songkok untuk anak lelaki. Tapi nak adil takkan beli songkok untuk anak perempuan. Maka itu bukan adil. Kata almarhum Allahyarham Ustaz Ismail Kamus, itu bangang. Kerana beli songkok untuk lelaki memang adil, dan belilah tudung untuk anak perempuan. Letak satu pada tempatnya. Jadi kita seorang hamba, di mana tempat kita? Maka tempat kita yang paling adil, tempat seorang hamba ialah dalam ketaatan. Bila dah hamba, ada Tuhan, maka letak diri kita sentiasa dalam ketaatan. Adapun orang yang melakukan dosa, mereka telah meletakkan diri mereka dalam maksiat. Taat lawan dia maksiat. Wal'iyadzubillah. Jadi kita mohon agar Allah memberikan kita kekuatan untuk sentiasa adil. Sentiasa adil, letak diri kita pada tempat dia dalam ketaatan. Na'udzubillah, jangan zalim. Zalim orang letak pada bukan tempat dia. Mu nak lawan Tuhan, bukan gumu.
Orang Kelantan kata bukan gumu nak lawan. Dah, bukan regumu lah nak lawan Allah Ta'ala, nak bermaksiat pada Allah Ta'ala, nak degil, nak lawan Tuhan, bukan. Maka sebanyak mana perkara maksiat yang bercanggah dengan nilai ketaatan kepada Allah, maka itulah namanya zalim. Sebab tu Nabi ajar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, ya Allah, aku telah banyak melakukan kezaliman, zalim yang banyak. Dosa lah. Dalam Ramadan ni, Allahu Akbar, banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qama Ramadan, siapa qiyam bulan Ramadan. Riwayat lain pula, man sama Ramadan, sesiapa berpuasa Ramadan. Digabungkan siang dan malam. Siangnya as-siyam, berpuasa. Malamnya al-qiyam, menghidupkan malam. Rebutlah dalam Ramadan ni, berbaki 10 hari lagi ni, insya-Allah. Panjang umur, lengkap 10 hari. Tahun depan tak tahulah. Sempat ke hidupnya. Tinggal 10 hari lagi ni. Jadi digabungkan antara siangnya as-siyam, berpuasa. Nabi kata siapa puasa siang Ramadan, maka malamnya pula al-qiyam. Nabi kata man qama Ramadan, siapa berqiyam pada bulan Ramadan, janjinya apa? Nabi tak janji kaya, mu kaya, tak. Nabi tak kata mu akan jadi sihat, tak. Nabi tak kata mu akan jadi mewah, tak. Nabi tak kata benda-benda lain. Nabi kata ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka diampunkan dosa-dosa dia. Nak ceritanya kita ni dosa banyak. Banyak dosa. Nabi janji hak mana berpuasa siangnya, berqiyam, menghidupkan malam dengan ibadah tarawihnya, witirnya, tadarusnya, baca Qurannya, tahajudnya, qiyamul lailnya, zikirnya, sedekahnya, macam-macam boleh kita buatlah. Maka janji Nabi berdasarkan wahyu Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan segala dosa-dosa dia dalam Ramadan ini. Sama-sama kita rebut insya-Allah. Yang berbaki 10 hari lagi ni. Wala yaghfirudz dzunuba illa anta. Sambung lagi doa ni. Wala yaghfirudz dzunub, dan tidak ada yang boleh mengampunkan dosa illa anta, melainkan kamu ya Allah. Tuhan yang mengampunkan dosa engkau saja ya Allah, tak ada Tuhan lain. Memang tak ada Tuhan lain, itu tauhid. Di sini juga ada dalam bab dalam doa ini Nabi mengajar unsur-unsur i'tiqad, akidah. Bukan macam agama lain. Dewa ni tak ampun aku, tak apalah, aku minta ampun dengan dewa lain. Tu dalam Hindu. Tak. Dalam agama-agama lain. Nak bertaubat. Ni sehari dua ni. Tak tahulah. Ada iklan dalam Facebook. Baru dapat petang semalam. Terkejut juga tengok. Ingin bertaubat, kata dia. RM20 satu nama. Dia buat macam tahlil pula dah. Allah, macam-macam orang cari makan tak? Ya Allah Rabbi. Allah, nak taubat pun. Tak tahulah. Kok mana percaya tu dah. Udah jadi macam peristiwa kena bayar pula dekat padri tu. Mengarut entah apa-apa zaman media sosial ni dah. Dia tak tahulah. Mana tu sana? Ni. Terkejut bacanya. Ingin bertaubat. Satu penama RM20. Ni. Semalam. Panih-panih lagi. Allahu Akbar. Siap letak ayat Quran lagi. Tengok. Ni hak kata tunggang agama kan. Ini yang dikatakan penunggang agama. Letak ayat Quran untuk maklumat lanjut. Tekanlah butang WhatsApp. Boleh WhatsApp kat saya, kata dia. Bukan saya ni dah. Ni lah. Bukan WhatsApp kat saya ni. Ni. Tuan punya iklan ni. Pasal nak bertaubat. Okey, bayar RM20. Nah, aku akan doakan pada pokmu. Pokmu meninggal lama dah. Entah pokmu bertaubat ke tak. Makmu meninggal lama dah. Makmu bertaubat, sempat bertaubat ke tak. Tak apa, bagi nama kat aku. RM20. Jenuh macam ni. Penunggang agama. Hak percaya tu hak jahil lah. Tapi zaman sekarang ni ramai jahil. Sebab ramai baca media sosial. Ramai duk mengadap Facebook, mengadap TikTok. Quran tak baca, hadis tak baca. Hak tu yang jahil tu. Nak bertaubat tak nak bayar 1 sen pun. Nak RM20 satu penama, entah apa-apa ajaran hujung zaman ni. Allah Maha Pemurah. Sebab tu wala yaghfirudz dzunuba illa anta, ya Allah, tak ada siapa, tak ada Tuhan lain. Memang tak ada Tuhan lain pun. Bukan macam-macam ajaran lain. Ajaran agama lain nak kena bayar, nak kena itu, nak kena ni. Surat apa dalam Kristian kan ada surat minta ampun, surat pengampunan dosa, macam-macam.
Tapi Allah Ta'ala Maha Pemurah. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada siapa yang boleh mengampunkan dosa melainkan Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min andik. Maka ampunlah aku ya Allah. Cakap tu terang dengan Allah. Maghfiratan, dengan keampunan daripadamu. Warhamni, dan rahmatilah aku. Innaka antal ghafur rahim. Sesungguhnya Engkau ya Allah, Engkaulah yang al-ghafur, Maha Pengampun. Sebanyak mana dosa pun, sebesar mana dosa pun, ar-rahim, Engkau Maha Pengampun dan Engkau Maha Penyayang. Mari pula dalam Ramadan ni Nabi ajar pula, kalau kita bertemu dengan 10 terakhir ni, perbanyakkan lagi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, pun minta keampunan juga. Jadi hamba-hamba Allah yang menyedari mereka ni banyak dosa, sebanyak mana dosa itu, banyak lagi peluang bertaubat. Allah tu Maha Pengampun. Besar dosa, memang kita rasa Allah banyaknya dosa aku, besarnya dosa. Besar lagi nilai keampunan yang ada pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, muka surat 51. Baca lagi muka surat 51. Doa ini diungkapkan sebelum memberi salam, iaitu selepas membaca selawat ke atas Nabi. Jelas sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq ungkapan permohonan ampun di akhir solat. Akhir solat. Tuan-tuan, saya teringat satu apa yang diajar oleh tok guru saya. Dia kata dalam ibadah ni ujung-ujung tu memang ada nilai tambah yang amat-amat besar fadilat dia. Hujung-hujung ibadah. Solat, hujung solat salam lah. Ujung bermula dengan takbir, berakhir dengan salam. Maka hujung-hujung ibadah tu dia ada nilai tambah, kelebihan dia. Sebab tu perbanyakkan doa dalam tahiyat akhir. Sama juga puasa. Hujung-hujung puasa dekat-dekat maghrib lah, 7.24. Maka hujung 7.24 tu maghrib, habis puasa situ. Maka hujung-hujung puasa lebih kurang pukul 7, pukul 7.05, pukul 7.10, setengah jam sebelum, 15 minit sebelum puasa, sebelum maghrib, sebelum buka puasa. Buat apa? Tengok TV, drama. 7 hari mencintaiku. Muslimat, gelak muslimat. Tengoklah tu tak? Apa ni lagi? Buat apa pukul 7? Tawaf bazar Ramadan, tak habis-habis lagi. Daripada pukul 5.30. Lepas asar sampai maghrib, berapa lama nak tawaf bazar Ramadan? Maka hujung-hujung ibadah puasa tu ada nilai tambahnya. Apa dia? Dekat-dekat maghrib sebelum berbuka, banyakkan berdoa. Ketika hampir berbuka, banyakkan berdoa. Mustajab. Waktu tu amat mustajab untuk kita berdoa. Sama juga hujung-hujung sahur. Ibadah sahur ni, hujung-hujung. Sebab tu sunat melewatkan sahur. Sunat melewatkan sahur. Sambil-sambil mana kata waktu afdal berqiyamul lail selepas 2/3 malam. Berlalunya 2/3 malam, berbaki 1/3 lagi. Waktu malam ada 1/3 lagi, maka bangkitlah qiyam. Situ lebih afdal, hujung-hujung waktu sahur. Kalau nak qiyamul lail pukul 1, pukul 2, kurang afdal. Bukan tak boleh, tapi kurang afdal. Dia tidur pukul 11, dia bangun pukul 1, pukul 2. Awal tu. Sebelum 2/3 malam lagi. Jadi yang afdal selepas 2/3 malam, lebih kurang 3.5 ke atas. Lebih kurang 3.5 ke atas. Ujung-ujung tu ada nilai tambahnya. Ibadah apa lagi? Haji. Tengok ibadah haji. Macam tu juga. Hujung-hujung ibadah haji. Nak dekat raya tu lah. Esoknya raya. Hari ni wukuf di Arafah. Itulah nilai mana mustajab. Kita kat Malaysia hak tak buat haji pun numpang berkat kawan-kawan kita jemaah haji dekat Arafah tu. 9 Zulhijjah kan. Puasa sunat hari Arafah, hari wukuf. Nak ceritanya hujung-hujung ibadah tu ada nilai tambahnya, termasuklah hujung salat. Maka ketika nak tahiyat akhir tu, ketika nak beri salam, sebelum memberi salam tu banyakkan doa. Antaranya ialah doa istighfar yang dibaca, yang diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa besarnya istighfar dalam kehidupan seorang muslim. Ada lagi doa-doa lain, saya tak sebut semualah. Dalam ni pun tak sebut, sebab dalam ni tajuk istighfar. Doa minta berlindung azab kubur pun Nabi baca sebelum salam. Doa berlindung daripada bahayanya fitnah Dajjal pun Nabi baca selepas tahiyat akhir. Selepas selawat Ibrahimiyah, sebelum salam. Apa lagi doa? Doa Nabi Yunus, zikir Nabi Yunus pun boleh dibaca sebelum memberi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Banyaklah tuan-tuan ya. Selain itu harus diketahui bahawa antara tempat paling mustajab doa sebagaimana dalam hadis ialah duburi kulli salatin maktubah. Duburu kulli salatin maktubah. Hujung-hujung setiap solat yang fardu. Penghujung setiap kali solat fardu. Boleh kita tambah doa-doa sebelum kita memberi salam. Alangkah hebatnya permohonan ini, permintaan keampunan bersumberkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling rapat pada waktu yang paling mustajab. Hak mintanya Abu Bakar, hak baginya Nabi. Masa tu pula masa terbaik itu sebelum memberi salam. Justru menjadi satu keperluan untuk kita mengamalkannya dalam solat kita. Keperluanlah kalau kita rasa kita ni berdosa. Ya Nabi pun, Nabi baca hak ni. Walhal Nabi tak berdosa. Nabi maksum. Kita yang bukan Nabi, kita yang bukan maksum, kita dosa belambak ni, lagi-lagilah kita kena baca doa-doa yang mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada doa ini terdapat juga ungkapan-ungkapan lain yang disebutkan dalam hadis baginda dan terhimpun dalam kitab-kitab fiqh yang amat banyak lagi lah. Cuma nak tumpu kepada hak ni dulu. Jadi siapa-siapa belum hafal, hafallah. Siapa-siapa dah hafal, teruskan baca setiap kali tahiyat akhir sebelum memberi salam. Baik, satu lagi insya-Allah, sempat lagi kot. Sikit lagi. Istighfar selepas solat. Yang tadi sebelum salam, sebelum memberi salam dalam tahiyat akhir. Yang ni muka surat 52 selepas solat. Selepas solat makna selepas salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, nak baca apa? Sesiapa saja yang selesai daripada solat, sama ada dia imam ke, dia makmum ke, ataupun solat sendiri ke, tak berjemaah, maka disunatkan baginya beristighfar sebanyak 3 kali. Jumlah. Ini berdasarkan kepada hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Thauban radhiyallahu anhu, katanya, wa an Thauban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi astaghfirullah thalathan, 3 kali. 3 kali. Jadi benda hak Nabi letak angka, maka benda Nabi letak angka tertentu, tempat tertentu, sebolehnya ikutlah. Nah, itu kaedah dia. Kalau betul-betul nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi letak bilangan tertentu, tempat tertentu, kalau boleh ikut, itulah yang terbaik. Macam subhanallah, subhanallah dah. Tadi lepas imam kita tasbih bilangan ada bilangan tak? Ada. 33. Ada tempat tak? Ada. Tempatnya bila? Lepas solat. Lepas pada tu, dah. Kejap lagi tuan-tuan nak balik ke rumah, naik kereta ke, naik motor ke, nak tasbih berapa juta kali pun lantak lah, tak ada masalah lah. Sebab tak terikat dengan tempat dah, tak terikat dengan masa dah. Jadi kalau orang kata, 33 kali je, sikit, aku nak tasbih, subhanallah, lepas semayang 44 kali. Tu tak kena lah. Tu dikatakan bercanggah dengan sunnah. Tak? Kena faham. Kalau Nabi ikat satu ibadah, satu amalan, Nabi dia panggil dalam istilah bahasa Arabnya ditaqyidkan. Taqyid makna diikat, dikait pula dengan amalan-amalan lain. Solat. Lepas solat ada dia punya amalan pula. Tasbih. Berapa kali? 33 kali. Kita nak lebih alim kata, aku tak boleh. Sikit tu 33 tu. Aku nak 100. Boleh? Tak boleh. Sebab tempat dia lepas solat terikat dengan jumlah yang Nabi buat. Kalau tempat lain silakanlah 1,000 juta, 100,000 pun macam muslimat bangun sahur. Tak terikat lah tengah duk masak, tengah duk tumbuk sambal, suami nak makan sahur ke apa ke. Petang-petang kakak nak masak kat dapur ke, nak tasbih 1,000 kali pun silakanlah. Nak takbir Allahu Akbar 20,000 kali silakanlah. Ada nak tahmid alhamdulillah 40,000 kali silakanlah. Dia tak terikat dah. Tapi kalau amalan tu Nabi buat terikat dengan amalan tertentu, bahkan ada bilangannya, ikutlah seikut-ikutnya, lebih besar pahala dia. Tu kaedah dia. Nabi kata astaghfirullah, 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 thalathan, 3 kali buat.
Ada orang tanya, Ustaz, kita tambah-tambah tu Ustaz. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh tak? Boleh je. Cuma jangan tinggal hak 3 tu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Okey, hak tu kita ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu nak tambah beberapa kali lantak dah. Macam saya duk perhatilah, saya banyak tarawih di beberapa tempat. Banyak jemputan imam tarawih, banyak jemputan tazkirah selepas tarawih. Saya duk perhati doa lepas tarawih tu. Nak doa hak panjang tu lah. Allahumma ja'alna li faraidika muaddin, ya Allah Tuhanku, jadikanlah aku melaksanakan kefarduan fardu wa benda-benda wajib. Panjang, hak panjang tu. Hak doa hak minta kahwin lagi tu. Muslimat tahu tak? Doa lepas tarawih tu ada minta kahwin. Kalau faham, taubat tak amin. Tapi dah tak faham, amin, amin. Minta kahwin dengan siapa? Kahwin dengan bidadari. Wa bi hurin 'ainin mutazawwijin, ya Allah Tuhanku, kahwinkanlah aku ya Allah dengan bidadari. Minta kahwin lagi. Ada. Dia nak baca-bacalah. Tapi pasal apa sebahagian imam ataupun imam apa dia baca udah tinggal dah. Hak ada hadis sahih. Yang tu tak ada dalam hadis. Tak apa, saya tak kata tak boleh, bacalah. Cuma dari segi afdalnya. Baca hak tu, dah tinggal dah. Hak sahih tadi. Apa dia? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Daripada bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca doa tadi, hak panjang tadi. Ya Allah wa bi hurin mutazawwijin wa min labanin wa asalin musaffin syaribin. Nak minum air susu, nak minum air madu dalam syurga. Silakanlah baca, tapi jangan ditinggal hak sahih. Masukkanlah kali hak sahih. Hak sahihnya apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu cara nak beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalalil ikram. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan telah berkata, Nabi kata apa lepas pada salam? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalalil ikram. Hak tu hak sahihnya. Hak ada tambah panjang-panjang tu tak sahih. Hak sahih pendek je. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tapi hampir 98% imam-imam kat Teluk Intan ni saya tengok dia tambah. Ada hampir 98%, mana-mana saya pergi imam tambah Allahumma antas salam minkas salam tabarakta wa ta'alaita. Ada lagi dia tambah apa? Apa dia tambah? Fahayyina rabbana bisalam panjang, wa adkhalnal jannata darassalam tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Yang tu tidak ada riwayat pun, satu riwayat sahih pun yang mengatakan Nabi baca macam tu. Jadi tuan-tuan nak pahala 100% ikut sunnah ke, ataupun sekadar bawah sikit sebab ada penambahan kepada sunnah, pilihlah sendiri. Saya tak kata salah, nak kata salah kan nanti orang kata aku Wahabi pula. Itu satu hal juga. Kita nak bagi hak sunnah, hak sahih ni pun satu hal juga. Tu ustaz tu Wahabi tu marah dia baca lebih-lebih. Bukan kita marah, kita kata ranking macam tadilah. Hak ni hak pendek lah lebih afdal daripada hak panjang tadi. Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali ikram. Tambah fahayyina rabbana bisalam wa adkhalnal jannata darassalam. Tidak ada satu riwayat sahih pun. Itu penambahan daripada orang-orang terdahulu. Kita main ikutnya. Abang tu kena mengaji. Beramal ni kena mengaji. Jangan main ikut-ikut. Macam solat, minta maaf saya sebut solat witir tak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Biasa imam witir kat Malaysia ni dia baca apa? Lepas witir. Lepas witir baca apa? Ya la, betul. Sini wallah saya tak sempat lagi tarawih witir kat sini. Sini sama juga. Sama juga ada. Ya Latif ya Kafi ya Hafizu ya Syafi ya Karimu antallah. Bacalah, tak ada masalah. Tapi kena tahulah benda tu tak ada dalam hadis sahih pun. Yang ada jangan tinggal yang ada. Yang ada apa? Subhanal Malikil Quddus. Hak ni langsung tak ada siapa buat pun. Saya dah tengok dalam Teluk Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis jelas tu, Bu. Selepas Nabi memberi salam selepas solat witir, Nabi baca Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Yang ketiga tu diangkat suaranya.
Siapa-siapa imam berani buat, silakanlah. Kalau orang marah, apa pula imam ni tak pernah buat pun. Ada hadis dia, hadis sahih. Witir. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi baca apa? Subhanal malikil quddus. Subhanal malikil quddus. Yang ketiga angkat suara. Subhanal malikil quddus. Lepas tu kalau nak baca ya latif ke apa ke, baca lah. Ambil hak sunnah sahih dulu. Itu cara kita nak beramal. Tapi setakat ni tak jumpa lagi lah orang nak baca Subhanal malikil quddus mana-mana tempat saya pergi. Baik, tu jadikan sebagai amalan kita. Berkata Imam Nawawi dalam sebagai penutupnya dah. Rasanya nak berhenti dah ni. Kita habiskanlah halaman muka surat 53 tu. Dah itu Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalal ikram. Berkata Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Muslim ketika menjelaskan maksud istighfar di sini, itu syarahan Imam Nawawi ya. Qala al-Walid faqultu lil Auza'i kaifa al-istighfar qala taqulu astaghfirullah astaghfirullah. Nah, berkata Al-Walid, aku telah bertanya Imam Auza'i. Siapa Imam Auza'i? Imam besar. Imam besar. Bahkan ada sebahagian ulama kata Auza'i ni dia ada mazhab. Cuma mazhab dia telah pupus. Sebahagian ulama mengkaji sejarah Imam Auza'i ni dia ada mazhab. Setara dengan mazhab Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi, Auza'i. Tapi mazhab Auza'i ni tak panjang umur. Dia pupus. Makna kata Auza'i ni bukan calon orang ni ya. Imam besar juga ni. Bagaimana cara beristighfar? Jawabnya, kamu menyebut astaghfirullah. Imam Auza'i kata, istighfar lepas salat, astaghfirullah. Pendeknya. Berapa kali? Dalam hadis tersebut, 3 kali. Buat yang tu dulu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nak tambah hak panjang tu, tambah lah. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ataupun setengah orang dia tak mau hayyu, hayya. Tak apalah. Itu pun satu hayya juga. Hayya pun betul, hayyu pun betul. Astaghfirullahaladzim. Itu tambah, ada tambahan tu. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum pun betul, huwal hayyal qayyum pun betul. Itu dari segi kaedah bahasa nahwu, ilmu bahasa sahaja. Hayyu pun betul, hayya pun betul. Itu ada penambahan. Tapi jangan lupa hak Nabi sebut 3 kali tu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ringkas sahaja. Kalau betul-betul nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim tadi tidak disebutkan secara khusus apakah dia lafaz istighfar. Oleh itu seorang itu bebas memilih apa sahaja lafaz istighfar asalkan ia memberi maksud atau makna memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perenggan bawah tu dia kata tak ada masalah lah. Nak tambah ke hayyul qayyum wa atubu ilaih ke tu. Cuma jangan lupa yang sunnah sahih tadi, astaghfirullah. Seringkas itu sahaja 3 kali lepas pada solat. Tujuan istighfar, muka surat 54, habiskanlah halang-halang ya. Muka surat 54 sebagai penutupnya. Tujuan istighfar selepas solat sebagaimana tersebutkan oleh Imam As-Sun'ani ialah wal istighfar isyaratun ila anna al-'abda la yaqumu bihaqqi ibadati maulahu lima ya'ridu lahu minal wasawis wal khawatir fa syuri'a lahul istighfaru tadarukan lidzalik. Kata Imam Sun'ani rahimahullah dalam kitab Subulus Salam, istighfar ialah sebagai suatu isyarat bahawa seorang hamba tidak menunaikan tanggungjawab pengabdian diri kepada Tuhannya. Makna kata orang istighfar ni dia sedar diri ada benda cacat celanya. Ada benda cacat celanya. Semayang aku semayang tadilah. Sepanjang dia semayang tadi, maka lepas salat tu istighfar. Boleh jadi dalam semayangnya tak khusyuk. Boleh jadi dalam semayangnya ingat macam-macam. Daripada takbir Allahu Akbar, ingat petang ni nak buka dengan apa? Contoh. Dah, baru Allahu Akbar rakaat pertama ingat karang ni mori nak makan apa pula dah. Contoh. Maka lepas salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, istighfar lah kata dia. Kerana dia menyedari diri dia tu ada perkara yang tidak tertunai. Khusyuk tu tuntutan salat. Puasa pun sama juga. Boleh jadi sambil-sambil puasa mata ni pun tengok benda tak sepatutnya, telinga dengar tak sepatutnya. Maka untuk melengkapkan siam pada siang hari, ada qiyam pada malam hari. Itu digabungkan as-siam siangnya, al-qiyam malamnya. Ada siang dengan puasa, malam dengan qiyam. Waktu Nabi janji dua-dua sekali, ghufira lahu taqaddama min dhanbi, diampunkan dosa-dosa dia. Kerana semasa menunaikan solat tadi dirinya tidak begitu khusyuk, ekoran diganggu oleh perasaan was-was. Ini kata Imam Sun'ani. Istighfar lepas solat ni sebab boleh jadi masa semayang tadi ada wisawis, ada perasaan was-was.
Tak. Bacaan mungkin ada sedikit lintang bukan. Contoh. Tak. Awal khawatir dan bisikan-bisikan iblis laknatullah. Gangguan daripada syaitan. Sebab tu Sebab tu ada pandangan sebahagian ulama sebelum solat baca surah An-Nas. Tak, wis kan ada dalam surah Qul a'udzu birabbil nas kan ada apa? Minta apa berlindung dalam surah An-Nas? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kerana antara kerja jahat syaitan iblis ialah memberikan rasa was-was dalam ketika mana kita solat. Oleh itu Allah Ta'ala telah mensyariatkan istighfar. Maka Allah telah mensyariatkan, menjadikan amalan istighfar itu melalui amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat, sahabat ikut, Nabi ajar kepada sahabat, sampailah riwayat itu kepada kita. Maka istighfar setelah solat itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi menampung kecuaian yang berlaku dalam solat tadi. Tambah macam kita dah, sahabat dulu mungkin lah ni khusyuknya lebih hebat. Bukan mungkin, memanglah. Bukan setakat mungkin lah, memang confirm lah. Sahabat-sahabat solatnya lebih khusyuk daripada kita, pun dia beristighfar. Nabi SAW solatnya lebih khusyuk daripada kita, pun Nabi istighfar lepas solat. Apatah lagi kita bukan Nabi, bukan sahabat ni. Boleh jadi khusyuk kita tak berapa nak kuat, tak berapa nak hebat. Maka perbanyakkanlah istighfar selepas solat. Wallahu a'lam bissawab. Cukup setakat tu tuan-tuan, 2 tajuk sahaja pada pagi ini. 2 tajuk pun jadilah sebagai santapan rohani pada kita pada pagi ini. Semoga sempena dengan Ramadan ini kita baca tajuk-tajuk macam ni, kita banyakkan lagi istighfar pada Allah Ta'ala, dan semoga Allah ampunkan kita. Dan saya ucapkan selamat menempuh 10 terakhir. Semoga kita dipilih daripada kalangan orang-orang yang sentiasa disebut minal a'idin wal faizin. 10 hari berbaki lagi ini, InsyaAllah kita gunakan sebaik mungkin, kerana kita tidak pasti adakah kita sempat untuk tahun depan. 10 hari ini pun kita tak pasti. Cuma kita minta Allah Ta'ala berikan kita kekuatan supaya dapat kita memenuhi ruang 10 hari ini minal a'idin. Sudahnya kita kembali kepada Allah. A'id, apa makna a'id? A'id daripada perkataan a'id. Selalu kita sebut Aidul Fitri. Cuma dah jadi bahasa Melayu, jadilah tukarlah sikit Aidil Fitri. Aidil Fitri datang daripada perkataan Aidil Fitri. Aidul Fitri. Aidul makna kembali. Sebab tu disebut minal a'id, orang yang kembali pada Allah. 10 hari lagi insya-Allah kita nak konvo dah. Kalau masuk dalam Universiti Ramadan insya-Allah. Konvonya sebagai apa? Orang yang aid, yang kembali pada Allah. Fitrah, bersih, tak ada dosa. Allah ampun, Allah terima segala amalan kita. Wal faizin, dan berjaya kita dunia dan akhirat insya-Allah. Kita doakan. Wallahu a'lam. Cukup setakat tu. Terima kasih perhatian tuan-tuan. Jadi kita sambung lagi pada lepas raya lakon. Kita sambung selepas raya insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith fala takilna ila anfusina tarfata 'ain aslih lana sya'nana kullah la ilaha illa anta. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna lailatal qadr. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina 'adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majlis tasbih kafarah surat Al-Asr.